Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab shaumi thalathati ayyam min kulli syahrin. Bab puasa 3 hari dalam setiap bulan. Wal afdal shaumuha fil ayyamil bid. Dan yang paling afdal adalah berpuasa 3 hari setiap bulan ini pada hari putih. Wahia ats-tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar. Hari putih itu adalah hari 13, 14 dan 15 hari bulan. Wa qila tsani asyar wa tsalits asyar wa rabi' asyar. Ada pendapat yang mengatakan hari putih itu 12, 13 dan 14. Was sahih al-masyhur huwa al-awwal, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama tadi, mengatakan hari putih itu adalah 13, 14, 15. 13, 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anam, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekasihku telah berpesan 3 perkara. Pertama sekali, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, wa rak'atai ad-duha, dan 2 rakaat solat duha dan solat witir sebelum tidur, muttafaqun alaih. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berpegang dengan nasihat Nabi SAW. Dia pegang. Jadi para sahabat ni setiap dia ada nasihat Nabi yang dia pegang sampai mati. Maka Sayyidina Abu Hurairah ni dia pegang yang ini. Sebab apa? Sebab nasihat ini Nabi bagi special, khas untuk dia. Dan memang Nabi pesan secara umum, tapi memang kalau ada benda yang dipesan secara khusus, maka akan lebih semangat lagi untuk diamalkan. Yang mana Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah supaya puasa 3 hari setiap bulan, jangan tinggal. Puasa setiap hari, setiap bulan sebanyak 3 hari. Dan Imam Nawawi syarahkan tadi, yang mana 3 hari itu yang afdalnya adalah hari putih. Yang afdal puasa itu adalah hari putih. Hari putih apa dia? 13, 14, 15 ikut pendapat yang masyhur, bulan Islam. Kenapa dipanggil hari putih? Sebab bulan mengambang penuh. Bid. Bid ni dia putih dan boleh maksud juga cerah. Dia boleh masuk cerah. Kadang-kadang bayat kan. Kalau dalam Syama'il kan, al-bayat. Kalau bayat ni minal jilid, maksud dia kulit. Maksud dia kawasan kulit yang tak ada tumbuh bulu. Kalau dalam Syama'il cerita bagi Nabi SAW kan. Kalau bayat, dia kata ni bahagian kulit yang tidak. Jadi bayat ni ada macam maksud lah. Boleh kata putih. Kalau berkaitan dengan kulit, tu maksud dia kawasan kulit yang tak ada tumbuh bulu. Kalau kat sini boleh juga masuk cerah. Sebab apa? Sebab kalau hari putih ni 13, 14, 15 memang bulan mengambang penuh. Memang bulan mengambang penuh. Kalau satu hari bulan tu, satu hari bulan Islam kan, maka anak bulan kan dia halus je. Lepas tu bulan tu makin besar, makin besar, makin besar. Dan 13, 14, 15 dia mengambang penuh jadi bulan. Bila 16 dia mengecil balik, dia kecil balik sikit. 15, 16, 17, 18 dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nanti hujung bulan habis terus, hilang. Itu fasa pembentukan bulan. Kan, fasa pembentukan bulan. Jadi kalau kita sekarang memang tak terasa sangat bulan mengambang ke bulan tak mengambang ke, sebab kita kalau malam-malam ada lampu jalan, ada lampu rumah, jadi kita tak perasan sangat. Tapi kalau dekat negara Arab dan zaman dulu, maka memang terasa. Sebab kalau malam yang bulan mengambang penuh, memang cerah aja nampak waktu malam. Kalau bulan yang bulan tak mengambang, gelap. Memang terasa sangat perbezaan dia. Kalau bulan yang cerah, maka tak payah pakai lampu pun boleh jalan waktu malam. Jadi dia cerah kan, bit tu cerah. Jadi kalau puasa
3 hari Ayyamul Bid, maka dia dapat 2 pahala. Pertama sekali, pahala puasa 3 hari setiap bulan. Yang keduanya, dia puasa tu pada Ayyamul Bid. Tapi kalaulah dia tak dapat nak puasa Ayyamul Bid, ada halangan dan sebagainya, dia boleh puasa juga pada hari yang lain, bukan Ayyamul Bid pun tak apa. Yang penting dia dapat puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dapat puasa 3 hari dalam setiap bulan. Sebab apa kita cerita semalam? Semalam ke? Kita cerita yang mana kalau dia puasa 3 hari setiap bulan, maka al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap amalan itu dilipat 10 kali ganda. Maka 3 kali 10 jadi 30. Seolah-olah dia berpuasa bulan tu 30 hari. 30 hari sebulan lengkap, sebulan penuh. Bulan depan dia puasa lagi 3 hari lagi. Maka macam dia puasa sebulan lagi. Maka setiap bulan macam tu seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Kita dah cerita sebelum ni. Tapi pahala dia pahala puasa sunat. Kalau yang puasa 6 Syawal ni, pahala dia seolah-olah puasa sembahyang solat puasa fardu. Kan? Kalau puasa 6 Syawal, fadilat dia dapat pahala puasa setahun, pahala puasa fardu. Ini Abu Hurairah. Pertama sekali dia kata, kekasih saya pesan kepada saya, puasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'atai ad-duha, dan 2 rakaat duha. Dia kata. Dia 2 rakaat duha. Jadi Abu Hurairah ni dia jaga solat duha ni, dia tak tinggal. Bukanlah dia sembahyang 2 je. Kalau dia kalau ada masa waktu lebih, dia sembahyang lebih. 6, 4, 6, 8 kan. Tapi paling kurang 2 dia tak tinggal. Paling kurang 2 tak tinggal. Dan amalan yang paling afdal tu amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kan? Jadi amalan yang berterusan, istiqamah itu afdal. Walaupun dia sedikit tapi dia berterusan, istiqamah itu lebih afdal daripada dia buat banyak tapi sekejap aja tak buat. Dan yang ketiga, Sayyidina Abu Hurairah beritahu, Nabi pesan supaya bersolat witir sebelum tidur. Solat witir sebelum tidur. Jadi ini bukan dalam bulan Ramadan aja. Solat witir ni bukan dalam bulan Ramadan, setiap malam sebenarnya. Setiap malam kena buat solat witir. Solat witir ni boleh buat sebelum tidur pun boleh. Bila waktu solat tahajud nanti nak buat sebagai penutup solat tahajud nanti pun boleh. Kita cerita sebelum ni kan. Duduk boleh, mana-mana boleh. Jadi para sahabat ni ada yang witirnya sebelum tidur, macam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar sendiri kan solat witir sebelum tidur. Ada juga sebahagian sahabat yang dia solat witir waktu solat tahajud nanti, dia buat penutup tahajud dia, macam Sayyidina Umar. Jadi dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kita tengok kita punya kebiasaan mana. Kalau kita ni memang biasa solat witir ni waktu tahajud, kita buat penutup, okey, alhamdulillah. Tapi kalau dia tahajud tu asyik tak ada je, dia terkejut aja kan. Tahajud tak ada, terkejut aja. Tak sempat kan. Lalu sebelum tidur dia kata tak apalah, nanti kita solat witir tahajud. Tengok terlepas tahajud. Besok macam tu juga. Nanti witir tahajud lah, terlepas tahajud. Itu dah bisikan syaitan nama dia. Syaitan kata malam-malam tak payah witir lah, nanti waktu tahajud nanti witir lah. Syaitan bisik kan. Lepas tu waktu tahajud tak bangun. Maka kalau macam tu, kerap kali kita macam tu, solat witir sebelum tidur. Solat witir sebelum tidur. Kita dah cerita dah sebelum ni macam mana cara kalau dia solat witir sebelum tidur. Kalau dia bangun tahajud nanti, sebenarnya yang paling afdal waktu tahajud tu adalah takmilah al-witir kan. Dia melengkapkan witir dia. Dia kalau sebelum tidur dia solat witir 3 rakaat. Nanti kalau waktu tahajud nanti dia semayang witir, dia tambah lagi 2. Jadi 5, tambah lagi 2, jadi 7, tambah lagi 2 jadi 9, tambah lagi 2 jadi 11. Cukup. Itu tahajudnya. Dan kita dah cerita sebelum ni yang mana para sahabat kata solat tahajud Nabi itu adalah sebenarnya solat witir. Sama ada dalam bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan, solat tahajud Nabi itu sebenarnya adalah solat witir.
Sebab solat tahajud ni, dia apa saja solat yang kita buat waktu malam, automatik dia akan jadi solat tahajud. Okey. Di Qiyamul Lail, dipanggil Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni malam. Malam ni dia bermula lepas maghrib. Maghrib tu dah malam dah. Kan? Terbenam tadi dah malam. Jadi sebenarnya solat yang lepas maghrib tu pun, solat awabin tu pun dikira Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalath lan ad'ahunna ma 'ishtu bi siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa salati dhuha wa bi an la anam hatta utira, rawahu Muslim. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku, habibi, masya-Allah. Tadi Sayyidina Abu Hurairah dia kata khalili. Semua rindu kepada Nabi. Sebab apa? Sebab ni semua hadis ni setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, maka mereka rindu dekat Nabi. Subhanallah. Maka cara bila rindu dekat Nabi tu nak buat tu macam mana? Dia ikut pesanan Nabi, dia ingat balik pesanan-pesanan Nabi dekat dia, kan? Itu cara dia. Maka dia kata, Sayyidina Abu Hurairah kata apa? Kekasihku telah berpesan 3 perkara, lan ad'ahunna ma'ishtu, sekali-kali aku takkan tinggalkan 3 perkara ni selagi aku hidup. Selagi aku hidup, aku takkan tinggalkan 3 perkara ni. Sebab ini Nabi pesan sendiri kepada aku, kata Abu Darda, masya-Allah. Bersiyam min thalathati ayyam min kulli syahr. Nabi pesan supaya puasa 3 hari setiap bulan. Wa salati duha, sembahyang duha. Wa bi an la anam hatta utira, rawahu Muslim. Dan supaya aku tidak tidur sebelum aku solat witir. Maksudnya solat witir dulu baru tidur. An Abdullah bin Amr al-As bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu thalathati ayyamin kulli syahrin shaumud dahri kullihi, muttafaqun alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa 3 hari pada setiap bulan sama seperti shaumud dahri, sama seperti berpuasa seumur hidup. Seumur hidup. Sebab apa? Macam kita cakap tadi, kalau setiap bulan dia puasa 3 hari, maka seolah-olah bulan tu dia puasa sebulan. Bulan depan 3 hari lagi, macam sebulan lagi. Bulan depan 3 hari lagi, sebulan lagi. Maka kalau setiap bulan dia buat begitu, seolah-olah seumur hidup dia puasa. Masya-Allah. Ini kelebihan Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Yang mana buat amalan sikit tapi pahala banyak. Kalau buat dosa, tak ada lipat kali ganda. Satu dosa dia buat, di satu kejahatan dia buat, satu dosa aja. Dan kalau dia istighfar taubat, dosa tu pun terhapus. Ataupun dia buat dengan kebaikan, lepas buat salah, lepas buat dosa, dia buat benda baik, disebabkan kebaikan dia tu, dosa dia pun terampun. Kalau umat dulu tak, umat dulu buat satu dapat satu, buat satu dosa dapat satu dosa, buat satu pahala dapat satu pahala. Dia tak ada lipat kali ganda. Maka keberkatan yang kita dapat ni adalah disebabkan rahmat Nabi SAW. Kerana Nabi SAW tu yang insan yang paling dicintai oleh Allah, maka umat dia pun dapat banyak-banyak kelebihan, macam-macam kelebihan. Macam-macam kelebihan. Macam contoh siapa? Anak-anak ulama ni contoh dengan anak habaib ke contoh. Siapa-siapa lah ulama. Kita tengok dia dengan Habib bawa anak pun, kita pun bagi macam-macam dekat anak dia. Kalau orang lain kita tak bagi. Yang ni kita bagi. Sebab apa? Sebab ayah dia. Bukan orang biasa-biasa kan. Jadi kita nak bagi kan macam tu. Jadi memang kelebihan yang kita dapat ini adalah disebabkan Nabi SAW. Masya-Allah. Kalau tidak, apa spesialnya umat akhir zaman ni? Okay. Wa an Mu'adzah al-Adawiyah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam,
Qalat na'am. Faqultu min ayyi syahri kana yasum? Qalat lam yakun yubali min ayyi syahri yasumu, rawahu Muslim. Mu'adzah Al-Adawiyah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, adakah Nabi SAW sering berpuasa? Kana yasumu, kalau dalam bahasa Arab, kana campur fi'il mudhari' dipanggil istimrar. Lil istimrar. Istimrar ni kita kena bahasa Melayu, kita kena terjemah sering ataupun selalu. Sering ataupun selalu ataupun kerap. Kan, kerap. Adakah Nabi SAW sering berpuasa dalam setiap bulan 3 hari setiap bulan? Siti Aisyah kata, ya, Nabi memang setiap bulan Nabi puasa 3 hari. Maka Siti Aisyah kata, min ayyi syahr kan yasum? Daripada bahagian yang mana? Nabi puasa awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan ke? Maka Siti Aisyah kata, Nabi tak kisah. Lam yakun yubali. Nabi tak kisah dekat bahagian mana pun. Maksud dia, kadang-kadang Nabi puasa awal bulan, kadang-kadang tengah bulan, kadang-kadang hujung bulan. Jadi itu sebagai nak cerita kepada kita, boleh sebenarnya nak puasa. Kalau kita dapat puasa ayyamul bid, itu yang terbaik. Tapi kalau tak dapat puasa ayyamul bid, puasalah dekat bahagian mana-mana pun. Tapi minimum biar dalam satu bulan tu ada 3 hari kita berpuasa. 3 hari kita puasa. Okey. Sini ada cerita tak? Ayam musud. Sebab dia memang kalau dalam kitab fiqah kata, kalau tak dapat ayyamul bid, ayam musud pun boleh. Ayam musud, dia ada ayam musud hari gelap. Ayyamul bid hari cerah, ayam musud hari gelap. Hari gelap tu bila? Hari gelap ujung bulan. 27, 28, 29. Ataupun 28, 29, 30. Sebab ujung bulan tu gelap, bulan langsung tak ada. Anak itu dipanggil ayam musud. Yang gelap. Sekarang ni alhamdulillah, kita bulan ada ke bulan tak ada ke, cerah aja setiap malam. Bulan ada ke bulan tak ada, cerah setiap malam. Kalau dulu-dulu gelap, tapi walaupun gelap, masya-Allah, ulama dulu gunakan waktu malam tu untuk baca kitab, guna cahaya bulan. Walaupun nak baca kitab tu guna pelita, guna lampu lilin, boleh baca, boleh khatam berkitab-kitab dia baca waktu malam. Boleh baca Quran berjuzuk-juzuk. Tapi kita sekarang walaupun dah cerah, tapi tak dapat nak baca kitab sebanyak macam tu. Walaupun dah cerah sekarang. Subhanallah, zaman dulu susah, gelap apa semua. Ada orang kata, tahu tak kenapa Habib Umar mata pakai spek? Sebab dulu gelap, tak ada lampu, tapi Habib tetap baca. Habib baca sebelum tidur kitab Ihya Ulumuddin, baca 40 muka surat. Kan? Jadi amalan sebelum tidur mesti baca kitab Ihya Ulumuddin 40 muka surat. Lampu tak ada. Guna pelita. Pelita pun kadang ada, kadang tak ada. Kadang guna lampu bulan aja. Tengok, bukan cerah sangat, bukan malap je cahaya bulan, tapi baca 40 muka surat. Masya-Allah. Kita sekarang lampu dah cerah macam-macam ada kan, lampu bulat ada, panjang ada, lampu cerah semua. La ilaha illallah. Kemudian An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Rawahu Tirmizi. Abu Dzar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu nak berpuasa 3 hari setiap bulan, maka puasalah 13, 14 dan 15. 13, 14, 15 bulan Islam. Itu ayyamul bid. Kalau nelayan, dia tahu 13, 14, 15 ni air surut habis kan. Sebab memang kalau ilmu air pasang surut laut ni, dia ada kaitan dengan bulan mengambang. Kampung Ustaz tu dekat dengan laut, tahulah. Dekat dengan laut. Kalau 13, 14, 15 tu ramai orang pergi laut. Sebab apa? Air surut habis, dia ada sebahagian ikan yang dia kalau air surut baru boleh dapat.
Kan ada sebagian ikan yang kalau air pasang baru ada ikan tu. Jenis-jenis ikan dia. Lebih biasa kalau air surut habis ni orang cari siput lah. Nak cari siput. Kalau kat di pantai tu, laut tu, dia bukan pantai biasa, dia kena laut yang apa tu, pantai bakau tu. Kalau 13, 14, 15 air surut habis, banyak orang turun cari siput. Okey. Wa'an Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami ayyamil bid 13 wa 14 wa 15. Sama macam tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami supaya puasa ayyamul bid 13, 14 dan 15. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamul bid fi hadarin wala safarin, rahu an-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW la yuftiru ayyamul bid. La yuftiru ayyamul bid ni maksud dia apa? Kita terjemahkan Nabi takkan tinggalkan berpuasa pada ayyamul bid. Macam tu Kalau kita tanya orang Arab, anta shaim atau ghairu shaim? Awak puasa ke tak puasa? Kalau kita orang Melayu kan cakap macam tu kan, ana ghairu shaim. Saya tak puasa. Kalau orang Arab dia tak cakap macam tu. Kalau orang Arab, saya tak puasa, orang Arab cakap ana muftir. Muftir tu maksud dia tak puasa. Kalau shaim, puasa. Kalau tak puasa, muftir. Dia kata ana muftir. Saya tak puasa. Orang Melayu cakap. Jadi kalau dia cakap ana ghairu shaim, ni orang Melayu ni, orang Ampang kan. Tahu ni daripada Madrasah Tazkiyah ni, Malaysia. Kalau orang Arab dia kata ana muftir, tak puasa. Jadi Nabi SAW la yuftiru ayyamul bid. Maksudnya Nabi tak tinggalkan puasa ayyamul bid fi hadarin wala safarin. Sama ada ketika hadar, ketika berada di kampung halaman, ataupun ketika sedang musafir. Tengah musafir pun Nabi puasa juga ayyamul bid ni. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita, insya-Allah. Sebab kita ni tak tahu hidup kita ni lama mana. Yang tak tahu hidup lama mana. Sekejap je, macam-macam cara. Macam-macam cara. Banyak yang tengok orang yang muda pun meninggal dunia, orang yang tua pun meninggal dunia, orang yang anak masih kecil pun meninggal dunia, orang yang isteri dia mengandung pun meninggal dunia. Jadi ada orang tengah belajar dah meninggal. Ada orang dah habis belajar, belum sempat kerja dah meninggal. Ada orang dapat graduate, dapat sijil. Anda belajar bertahun-tahun, dapat hari dapat sijil tu dia meninggal dunia. Baru dapat sijil kan, segulung ijazah tu pun dapat, baru genggam segulung ijazah, accident meninggal dunia. Ya. Ada orang isteri dia lagi sikit nak bersalin, kan esok nak bersalin, hari ni suami dia meninggal. Ada orang baru kahwin, baru melangsungkan perkahwinan, kan, meninggal. Masya Allah, macam-macam. Kita tengok berita keliling kita ni, kita kena ambil ibrah lah, ambil pengajaran. Ya. Yang terbaru ni kan kapal selam kan, tahu tak tahu. Dekat Indonesia kapal selam tenggelam. Kapal selam memang tenggelam kan. Kapal selam nak cakap apa tu, karam. Karam dia pecah. 53 orang meninggal dunia, semua meninggal. Kan, ada yang anak kecil, ada. Masya Allah, kita doa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka yang Muslim, yang tempatkan insya-Allah bersama orang beriman insya-Allah. Okey, cukup sekadar tu. Ada hadini wa ala kulli tasal jama'at dunya wa akhirah wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fadlu.